amat-amat menghayuhkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa lagi sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah. Allahumma khaffif alayya li sakaratul maut. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkan aku menghadapi sakaratul maut. Wa khaffif ala ummati, permudahkan juga untuk umatku. Rasulullah berkata lagi, andai kata aku tahu sakitnya menghadapi sakaratul maut ini, ya Allah, berikan seluruh sakit sakaratul maut umat aku ini semuanya kepada aku. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kisah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dapat gambaran dan pengajaran daripada peristiwa kematian Nabi. Betapa sayangnya Nabi kepada umatnya di akhir zaman ini. Nabi berdoa kepada Allah ketika Nabi menghadapi sakaratul maut supaya dimudahkan sakaratul maut untuk kita semua. Tetapi pada hari ini kitalah golongan yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengikut sunnah perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berpura-pura beriman dengan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengikut peraturan yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bersawak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada rasa kasih dan cinta kepada Islam yang diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah celakanya umat sebegini sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, apabila Nabi menggambarkan kematian begini, bermakna dahsyatnya kematian itu kepada seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah radhiyallahu anha, isteri kesayangan Rasulullah, mengambilkan sebekas air letak di tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut. Nabi mengambil tangannya, Nabi celup dalam bekas tersebut, Nabi sapu pada mukanya. Peluh Nabi keluar daripada dahi. Kata Sayyidina Abu Bakar, ibarat mutiara yang itu. Nabi mengambil tangannya yang mulia, meletakkan bekas air tersebut. Nabi mengambil air, Nabi menyapu mukanya. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kamu ini kekasih Allah, orang yang paling Allah Ta'ala sayang, orang yang paling dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insan yang menjadi teladan dan contoh kepada umat. Adakah kamu juga rasa sakit menghadapi sakaratul maut? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, satu kali malaikat mencabut nyawa, menarik rohku keluar daripada jasadku. Sakitnya satu kali tarikan malaikat ini 70 kali ganda lebih sakit daripada sakit yang biasa. 70 kali ganda lebih sakit daripada sakit yang biasa dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak melakukan maksiat, yang banyak melakukan kemungkaran, yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata mati datang kepada kita pada hari ini, sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, andai kata kematian datang kepada kita pada hari ini, selesai solat Jumaat ini, kita pulang ke rumah masing-masing dengan pekerjaan masing-masing, dengan keluarga masing-masing, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah persiapan kita bertemu dengan Allah? Kita menangis pun tidak ada guna lagi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menjemput kita untuk menemui. Itulah kematian. Namun tidak ada yang sedar bahawa kematian itu satu benda yang mengerikan. Ada yang masih lalai dengan kehidupan dunia, tidak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, umat di akhir zaman pada hari ini lupa kepada Allah, maksiat berleluasa. Berapa ramai yang menyahut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dinaukan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas salah,
dilakukan oleh dinar berapa ramai yang hadir untuk salat berjemaah, berapa ramai yang hadir untuk melakukan sunnah yang besar yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu salat berjemaah dan qiyamul lail. Adakah kita yakin Nabi akan mengaku bahawa kita lah umatnya di hari akhir? Adakah kita yakin kita pemilik syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Kematian juga datang kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Kematian datang kepada Al-Amr bin al-As, seorang sahabat Nabi yang hebat, yang menjadi gubernur negeri Mesir. Semasa kematian datang kepada Al-Amr bin al-As, berkata anaknya Abdullah bin al-Amr, dia kata, ayahku berpaling mukanya ke dinding lalu menangis. Lalu Abdullah bertanya kepada ayah Al-Amr bin al-As, wahai ayahku, apa yang kamu nak bimbang, apa yang kamu nak takut, apa yang kamu nak risau? Kamu ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama dengan Rasulullah, berjuang bersama dengan Rasulullah. Hidup kamu hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa kamu, kehidupan kamu bersama dengan Rasulullah terlalu banyak. Adakah kamu tidak yakin dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu garanti kamu telah masuk surga. Dia kata, wahai anakku, aku menangis dalam 3 perkara. Yang pertama, wahai anakku, kenapa aku menangis? Kerana aku terkenal di zaman jahiliyah dulu, akulah katanya orang yang paling kuat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akulah orang yang paling hebat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Kerana aku pernah cuba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku mati pada hari itu, tentu aku ke neraka Jahannam, kata Al-Amr bin al-As. Aku menangis kerana Allah Ta'ala bagi hidayah kepada aku. Yang kedua, kenapa aku menangis wahai anakku? Kerana aku masuk Islam, Rasulullah sambut aku dengan meriah. Aku berbaiat dengan Rasulullah, menghadapkan mukaku kepada Rasulullah, sehingga aku tertunduk malu oleh kerana sambutan yang diberikan oleh Rasulullah begitu hebat kepada aku. Aku menangis kerana Rasulullah wafat dulu sebelum daripada aku. Jika aku wafat dahulu, jika aku mati dulu sebelum kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu Rasulullah akan mendoakan aku. Rasulullah akan menjadi imam, membayangkan jenazah aku. Tentu aku ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala berkat daripada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa aku menangis? Kerana kedudukan aku pada hari ini, kata Allah. Aku menjadi pemimpin, menjadi gubernur. Aku takut disoal siasat oleh rakyatku. Aku takut rakyat aku bangkit di hadapan Allah dan berkata, aku tidak dapat makan oleh kerana kamu wahai Amr menjadi pemimpin. Aku dizalimi oleh kamu wahai Amr. Pada hari ini aku merasakan amanat aku tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang kematian ini telah hampir kepadaku. Aku tidak ada bawa apa kepadamu ya Allah. Al-Amr mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Al-Amr, Engkaulah Engkaulah penakluk segala kekuasaan, memegang segala kerajaan. Pada hari ini aku akan bertemu denganmu. Aku takut amalan yang aku buat ini kamu tidak terima wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada apa yang aku bawa kepadamu ya Allah, melainkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apabila Al-Amr menyebut perkataan ini, dia menggenggamkan tangannya sekuat-kuatnya. Dia mati dalam tangannya menggenggam kalimah tauhid
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu hebat kematian para sahabat sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana dengan kematian kita? Andai kata Allah Subhanahu wa taala menjemput kita pada hari telah sampai ajal kita bertemu dengan Allah. Oleh kerana kita tidak diberitahu bilakah masa dan tarikhnya, kita lalai dengan kehidupan dunia, kita leka dengan kesenangan, kita leka dengan kemewahan, sehingga kita lupa bahawa nyawa kita ini semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita leka dan kita lupa bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh merenggut bila-bila masa nyawa kita. Al-Amr bin al-As dimandikan oleh anaknya. Berkata Abdullah bin al-Amr, aku semasa memandikan jenazah ayahku, cuba membuka kembali genggaman yang digenggam oleh ayahku. Ternyata genggaman itu sangat kuat. Bertemu Al-Amr bin al-As dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selepas itu Allah taala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa siapa yang di akhir kalamnya menyebut perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah, masuk ke syurga. Ini jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, adakah kita dapat menyebut perkataan ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kita nanti, di saat malaikat mencabut nyawa kita nanti? Adakah boleh kita menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Nilai dan muhasabahlah jiwa masjid-masjid sebelum kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kematian Nabi dan para sahabat. Bagaimana pula kematian kita, bagaimana pula saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kematian itu amat susah bagi kita, kita akan hadapi sebagaimana kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, jika kamu lari daripada mati akan mengejar kamu. Jika kamu kejar kematian, kamu akan mendapat kematian. Jika kamu tunggu kematian itu pasti akan tiba kepada kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an was sunnah wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wat hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ya fawz al mustaghfirin wa ya najat at-ta'irin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi saya berpesan kepada sidang Jumaat sekalian dan kepada diri saya sendiri, sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang Jumaat yang berbahagia ini sama-sama kita menilai diri, i'tiqad yang ada dalam jiwa kita, pegangan hidup kita, jalan yang kita tempuh, perjuangan yang kita bawa, adakah benar-benar mengikut landasan Allah Subhanahu wa taala? Kita muhasabah sebelum Allah Subhanahu wa taala menghisab kita. Kita menimbang diri kita sebelum kita ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kamu, hitunglah diri kamu sebelum kamu dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah amalan kamu sebelum kamu ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana kita bertemu dengan hari akhirat, oleh kerana kita bertemu dengan kematian, oleh kerana itulah kita kena persiapkan diri kita sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.